A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada malam ni, pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, yang saya segani Tuan Imam Bilal, AJK, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam kesempatan masa ni. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita bersama. Sambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dharaini. Amin 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 ya rabbal alamin. Syarat keempat, yakni syarat sah solat yang keempat. Mengetahui kaifiat solat. Kena tahu cara-cara nak solat. Syarat sah ni kena tahu cara nak solat. Solat tu wajib. Jadi nak kata sembahyang tu sah tak sah, apa dia? Kena tahu cara nak sembahyang. Lain pula. Jadi kita tengok. Dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat, yakni cara-cara, peraturan perbuatan solat tu. Kaifiat solat seperti bahawa ada sembahyang akan fardunya dan bezakan dia daripada sunatnya, sunat-sunat solat. Fardu macam ni solat sunat ke solat fardu, kena tahu benda tu. Bahkan jika ia i'tikad sekalipun itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan dibezakan padahal orang awam, kalau dia orang awam dan tiada dikosotkan sunat yang difardunya, sahlah sembahyangnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syarat yang keempat, syarat sah solat itu mengetahui cara, kaifiat cara nak solat. Kena tahu beza yang mana fardu, yang mana sunat. Kena tahu. Ni kita main sembahyang je. Haji sembahyang apa je? Tak tahulah sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Tak sah. Kena tahu. Nak sembahyang tu kena tahu. Kita sembahyang fardu ke sunat ke, kena tahu. Dan setiap perbuatan sembahyang tu ada yang sunat, ada yang fardu. Jadi benda-benda tu kita kena tahu. Sebagai contoh, apabila kita rukuk apa dia? Fardu, rukun. Rukuk wajib lah, rukun solat. Bacaan dalam rukun solat, bacaan dalam rukuk tu apa dia? Sunat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sunat.
Lepas tu pula i'tidal wajib. Bacaan i'tidal sunat. Apa? Sami Allah liman hamidah. Ada orang imam jadi imam, dia tak sebut sami Allah liman hamidah, tak tahu lupa ke sengaja ke. Waktu rukuk, bangun berrukuk, Allahu akbar. Sepatutnya sami Allah liman hamidah, tapi dia Allahu akbar. Sah tak sembahyang dia? Yang tu kita kena tahu. Kalau dia sunat, sah lah. Kalau dia wajib, tak sah. Jadi sebab itulah syarat nak sah sembahyang pun di antaranya ialah kena tahu beza yang mana yang sunat dan yang mana yang wajib. Tiba-tiba tok imam bangun daripada apa? Daripada rukuk, Allahu akbar, tak sebut sami Allah liman hamidah. Makmum belakang tu subhanallah. Sebab apa? Sebab silap. Tak boleh. Dia bukannya benda wajib. Sama juga yang kita belajar sebelum ni. Imam terlupa. Terlupa ke sengaja ke untuk tahiyat awal. Kita ingat tahiyat awal ialah sunat. Sunat abad, sunat yang dituntut-tuntut. Tapi dia tak baca. Bukan tak baca, tak buat. Sama ada dia lupa ataupun sengaja dan sebagainya, dia bangun. Bila bangun tu tak ada tegur dah. Sebab apa? Sebab dia bukan buat kesalahan. Kalau kita tegur, dia turun balik, tu jadi kesalahan pula. Batal semua makmum. Sebagai contoh. Jadi kita nak kena tahu bahagian apa? Bahagian yang ni sunat, yang ni wajib, yang ni fardu. Setengah tu orang kata, lah ustaz ni duk ngajar solat. Kena faham, ilmu ni susah. Orang duk belajar lama pun sama juga. Orang tu baru nak belajar Iqra apa semua, lah dah tunggu belajar Iqra. Tak, nak kata ilmu ni susah. Baca pun tak betul lagi. Nak buat macam mana? Ilmu ni payah. Bukan senang nak masuk dalam dada kita ni. Perlu macam-macam usaha dan sebagainya. Sebab apa? Sebab barang payah. Memanglah bab solat, cuba tanya balik, banyak benda yang kita tak faham lagi. Solat je pun belajar bertahun-tahun dah, banyak benda yang kita tak faham lagi. Sebab apa? Sebab ilmu ni payah. Orang duk pertikaikan kita apa dia? Ustaz tu duk ajar solat daripada dulu lagi, solat, lepas solat. Tak ada benda lain nak ajar. Bagi contoh, cuba tanya dia balik. Berkenaan dengan rukun, berkenaan dengan fardu dan sebagainya, lepas lagi tak? Kita duk belajar ni apa dia? Nak bagi kita faham, nak bagi kita ingat supaya apa? Supaya sembahyang kita sah. Tu je. Biarlah orang nak kata apa, baru nak belajar solat, biarlah dia cakap apa pun. Sebagai contoh. Sebab apa? Sebab benda ni payah. Ilmu tu susah. Setengah orang dia belajar berpuluh-puluh tahun pun tak masuk lagi. Dulu masa saya belajar dulu adalah belajar bab sekian-sekian tak faham. Bila faham, baru sekarang ni faham. Oh, ni dulu ustaz tu kata dulu, yang ni lah. Baru hari ni faham. Belajar lama dah. Nak kata apa? Nak kata ilmu tu susah. Kadang duk belek-belek kitab apa semua. Oh, ingat. Oh, ustaz ni ajar masa aku tingkatan 2 lagi. Bab sekian-sekian ni. Kitab usul fiqh ni aku tak faham benda ni, ustaz tu ajar. Hari ni pun faham. Nak kata apa? Punya lama. Sebagai contoh. Jadi kot mana pun kita jangan malu. Nak cerita jangan malu untuk belajar. Biarlah orang nak kata apa pun, kita apa, kita tetap belajar juga. Biarlah orang kata belajar, ni budak sekolah rendah belajar bab solat, ni budak sekolah rendah belajar. Sekolah jam 4 jam 5 dah belajar dah. Kita orang tua ni baru nak belajar. Jadi malu kita, tak payah malu. Belum tentu lagi yang belajar tu dapat. Sebab apa? Sebab ilmu ni susah. Dia tuntut kita belajar sampai mati. Jadi tak ada apa yang bezakan. Lagi belajar banyak, lagi bagus. Yang tu, syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima. Syarat yang kelima, suci dari hadas besar dan kecil. Hadas besar ni dia berhajat kepada mandi wajib. Mandi wajib. Jadi mengetahuilah mandi wajib apa? Rukun mandi wajib apa dia? Niat. Lepas tu meratai seluruh badan. Jadi apabila orang tu ada hadas besar, mandi wajib datang haid, ataupun dia berjimat, keluar air mani dan sebagainya, menyebabkan dia tu perlu apa?
perlu mandi wajib, maka dia mandi wajib. Jadi mandi wajib pun kena tahu juga. Jadi mandi wajib tu niat dia berserta. Jadi kita jeruh air tu waktu tu niat, bukan niat dulu. Setengah orang aku nak mandi wajib niat. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala. Niat. Lepas tu mandi. Tak sah. Sebab mandi wajib ialah apa dia? Berserta dengan niat. Satu. Lepas tu pula apa dia? Meratai seluruh badan. Seluruh badan kena kata. Yang zahir apa dia? Dari hidung ni tak wajib lah. Dalam mulut tak wajib. Mata ni, dalam mata ni anak mata tak wajib. Seolah tutup mata, yang ni je. Telinga, dalam telinga ni, lubang telinga tak wajib. Telinga ni wajib lah. Lepas tu pula yang selalu terlepas apa dia? Bahagian punggung tu. Bahagian punggung dalam tu kena. Sampai mana? Sampai kalau punggung kita minta cerita sikit. Ni ilmu. Punggung kita, jadi yang buka tu sampai kita rasa ada kedut-kedut tu, tempat najis keluar tu, situ sampai kena air. Setengah orang dia mandi macam tu, dah sudah. Tapi dalam tu tak kena, tak sah. Jadi dia kata membasahi, meratai badan anggota yang zahir tu. Yang zahir kita termasuklah dalam pusat. Tapi lubang hidung, lubang mulut tak wajib. Lepas tu apa? Punggung kita tu, dalam tu sampai mana? Kena gosok dalam tu. Sampai tempat yang keluar najis tu, berbutu tu. Yang kedut-kedut tu sampai situ. Lepas tu macam mana pula kalau orang ada plaster? Ada plaster, kena ikat sinilah sebagai contoh. Jadi kalau dia mandi pun tak kena air. Padahal syarat mandi wajib tu meratai semua badan. Dia kena tayamum. Tayamum tu lah ganti tempat yang tak kena. Sebagai contoh, saya lah mudah cerita. Dulu kena operasi kaki, kena potong. Lepas tu ada luka. Bila ada luka, jadi mandi tu ikatkan plastik. Tapi nak mandi wajib, macam mana nak mandi wajib? Jadi ikat dengan plastik apa semua, mandi bagi kena apa semua. Last sekali apa dia? Kena tayamum. Jadi tempat yang tak kena tu diganti dengan tayamum. Sekarang mudah, beli kat Shopee je, RM5. RM5 gitulah debu dia tu. Letak atas kertas, ambil. Tengoklah cara dalam YouTube tu ada. Dia nak cerita apa? Jadi mandi wajib sebab apa? Sebab ini berkaitan dengan syarat sah solat. Mandi wajib tak sah, solat pun tak sah. Jadi benda tu kita kena tekan anak-anak kita dan sebagainya. Kena bagi tahu macam tu. Jadi bagi contoh, setengah orang dia buat operation, tak kisahlah dia operation mana, dia operation tangan. Jadi dekat sini apa dia? Kena balut. Bagi contoh, kena balut. Bila kena balut, dia mandi macam biasa lah. Lepas dah habis mandi tu, dia kena apa? Dia kena tayamum. Barulah habis dia punya apa dia, terangkat hadas tu. Kalau tak tayamum, tak angkat lagi. Sebab tayamum tu lah yang mengganti tempat yang tak kena. Sebab syarat sah mandi wajib tu kenapa? Kena meratai badan. Apa-apa saja tempat yang tak kena tu kena ganti dengan tayamum. Panjanglah perbahasan tu sebagai contoh. Sebab apa? Sebab benda-benda ni untuk nak jadikan kita sah solat. Yang tu. Dan hadas kecil. Hadas kecil ni kita maklumlah. Yang keluar belah depan dan keluar belah belakang. Tu hadas. Kelima, suci dari pada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batallah sembahyangnya. Tengah-tengah sembahyang terkencing, tengah-tengah sayang kentut, tengah-tengah sembahyang keluar air mani, tengah-tengah sembahyang haid. Contoh. Jadi apa-apa saja yang keluar tu, maka automatik sembahyang jadi batal. Sebab
apa dia? Itu yang menyebabkan tak sah semayang. Jadi tak sah semayang tu batal lah. Kemudian syarat yang keenam, suci daripada najis. Keenam, suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya, tubuh seorang itu. Okey. Sebagai contoh, najis. Tengah-tengah sembahyang tek cicak jatuh. Tengah sembahyang tek cicak jatuh. Maka batallah sembahyang dia. Bukan batal wuduk. Batal wuduk yang tadi. Keluarnya daripada depan dan belakang kubur dan dubur. Tu batal wuduk. Tapi kalau najis kena, tak batal. Sebagai contoh, kita apa? Kita qada hajat, kita buang air besar lah. Kita beri tandas, kita buang air besar. Kita berak lah. Dan kita maaf kita. Jadi kita berak. Bila kita berak tu lupa nak basuh. Tengah berak tu duduk berangan apa, tiba-tiba ambil wuduk. Duduk berangan cerita, duduk tengok tadi drama Melayu ke apa ke, duduk saja relax. Lepas tu dah habis tu, flash lupa nak basuh. Contoh pun ada juga. Jadi apa dia? Lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk lah, ambil dah hari jalan-jalan, pakai tawel, rasa macam tak selesa. Lah, tak basuh lagi. Patah balik. Wuduk sah tak? Wuduk sah. Yang tak sah tu dia najis kat dia. Kena faham dia macam tu. Walaupun berak dia tak basuh lagi, minta maaf cakap, tapi dia dah ambil wuduk dah. Wuduk dia sah, tak batal wuduk. Bukannya batal wuduk tu sebab kena najis. Tu kena faham. Setengah orang pun tak cicak jatuh pergi ambil sembahyang. Dia basuh-basuh, air sembahyang pun kena ambil. Tak batal. Wuduk tak batal. Kalau kita ada wuduk, kalau kita kena najis, wuduk tak batal. Sebab najis bukannya menyebabkan batal wuduk, najis menyebabkannya batal sembahyang. Tu kena tahu. Ataupun sembahyang tak sah. Jalan-jalan pun kena tek lembu. Tek lembu basah. Tek lembu kering tak ada apa. Tek lembu basah. Jalan-jalan, tengok tek lembu tinggi. Lembu pun dia buang najis dia tinggi tengah jalan. Kita tak perasan pok melekat dekat kain. Batal wuduk tak? Wuduk tak batal. Pergi tukar kain ataupun pergi basuh. Basuh sampai hilang najis tu, sembahyang lah. Tak ada masalah. Setengah adalah dulu ajak kawan pergi sembahyang, aku tak boleh sembahyang lah. Apa dia? Suara dalam aku terkena air kencing. Terkena najis. Bukan bayar mana masuk tandas tu, buka bagi basuh, pakai balik, sembahyang lah. Sebab apa dia? Dia bukannya syarat sah sembahyang itu daripada najis, bukannya syarat basah. Dia ingat bila basuh-basuh tu basah tak sah sembahyang. Ada juga. Jadi kita kena beza. Benda yang najis yang boleh menyebabkan batal sembahyang dengan batal wuduk ialah satu benda yang lain. Sebab apa? Takut orang fikir, kena tek cicak ni, kain pun kena tukar, kena basuh, wuduk pun kena ambil lain. Tak. Sama jugalah apabila kita dah qada hajat, terlupa nak basuh. Terlupa nak basuh tu ada najis lah. Tapi ambil wuduk. Jadi masuk tandas, basuh kat situ je. Tapi janganlah pegang tapak tangan dan sebagainya. Bagi contoh. Itu contoh. Nak bagi bezakan najis dengan membatalkan wuduk lain. Lepas tu pula najis pun banyak kategori. Ada najis dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Lepas tu pula najis, kalau kena apa, air dua kolah, apabila bau, warna, rasa dan sebagainya, yang tu lebih dalam lagi lah. Sebagai contoh, apa dia? Sembahyang kat kubur. Sembahyang kat kubur. Apakah hukum sembahyang atas tanah kubur? Sembahyang atas tanah kubur kalau tak ada lapik tak sah. Kawasan kubur kita sembahyang. Sembahyang. Gali-gali kubur, dah lewat dah nak sembahyang ni. Sembahyang kat situ. Contoh ni contoh. Kalau nak balik, dah masuk asar dah. Jadi ambil uduk sembahyang situ. Kalau sembahyang atas tanah,
Atas tanah kubur tak ada lapik, tak sah sembahyang. Sebab tanah tu dah bercampur dengan najis darah manusia yang ada kat dalam tu. Bercampur dengan darah manusia apa semua, jadi tanah tu tanah najis. Kalau lapik, lapik sembahyang atas kubur tapi lapik makruh. Sembahyang atas kubur ada lapik, jadi apa? Jadi makruh. Banyak lagi tempat kat dunia boleh sembahyang. Mereka kalau sembahyang jenazah, tu nak ceritalah. Kita tak sempat sembahyang jenazah. Lepas tu apa dia? Orang dah tanam dah, kita pergi lewat. Sembahyang baik, tak ada masalah. Ni sembahyang fardu ni. Dia buat tahajud pula sembahyang kat kubur. Jadi, itulah. Kalau tak lapik sembahyang atas tanah kubur tu, ialah najis, tak sah solat sembahyang atas tanah. Tapi kalau sembahyang tepi pantai, sembahyang atas pasir, sah je. Tapi ini khusus kepada tanah kubur. Dan ada tempat lah yang makruh sembahyang kat dalam gereja dan sebagainya. Tapi kalau i'tikad, jadi haram pula. Jadi yang tu najis. Tu syarat. Yang keenam, suci daripada najis. Tengah-tengah sembahyang, bila tengah sembahyang, kita tengok, kita tak jadi makmum dia. Dia tengah sembahyang seorang, kita perasan belakang dia tu, apa dia? Ada jatuh najis kat dia. Jadi kalau dia sembahyang pun tak sah. Jadi kita ni sebagai orang yang nampak tu, kita tegur dia. Haji, ada najis belakang tu, berhenti sembahyang. Cakap macam tu je. Sebab kalau tak sembahyang pun, kalau terus sembahyang pun tak sah juga. Sama juga, kita berhentikan dia sembahyang. Kita waktu tak sembahyang, kita nak sembahyang, tengok Haji sembahyang, ada tak cicak belakang dia. Kita berhentikan dia. Sebab apa? Sebab kalau sembahyang pun tak sah. Dah habis, dia dah habis dah. Kita tahu dia tengok rakaat pertama, ada tak cicak ni, kita biarlah. Habis sembahyang nak tegur, serupa juga buat letihnya. Memang dia tak sah sembahyang tu. Sama juga orang sembahyang, syarat sah apa dia yang kita belajar mula-mula dulu, ialah menghadap kiblat. Jadi ada orang sembahyang belah sini, dia sembahyang belah sana. Macam jadi apa, dekat R. Setengah apa dia punya arah kiblat tu cabut dan sebagainya, dia bukan jadi mihrab. Kadang bucu ni. Tengok line dah okey dah. Belah sana ke belah sini? Sini kita tahulah, ada mihrab. Belah ni. Mihrab pun jadi tanda arah juga. Ni macam surau Petronas tu, mihrab tak ada. Ada apa? Line. Lepas tu pula yang kiblat pula cabut. Lepas tu kita tengok sembahyang. Kita sembahyang dah betul lah. Kita selalu sembahyang itu betul lah. Tiba-tiba ada orang sembahyang depan kita, belaga pula. Kita sembahyang belah sini, dia sembahyang belah sini. Mana salah apa dia? Yang mana tak sembahyang tu tegur terus. Haji, sembahyang lain. Yang ni kiblat salah. Jadi kena sembahyang, tukar balik. Pusing. Sebab apa? Sebab kalau terus pun tak sah juga. Sama juga dengan najis tadi. Apa-apa sajalah yang terkena najis. Bagi contoh, yang ni selalu ni. Okey, berkenaan dengan orang yang belum sunat dan budak kecil. Ni selalu jadilah kat masjid. Setengah-setengah masjid tu, kalau orang tak sunat tu, dia letak apa tanda terus. Tak apa tanda. Yang tak sunat, apa dia? Ni kena sembahyang belakang. Tak boleh masuk saf. Okey, kita kena faham. Kalau orang yang tak sunat, kalau dia tak bersih pun, kan, yang tu diri dia. Umpama kalau kita sembahyang satu saf, kawan kita apa dia? Terkentut. Adakah kita batal? Tak batal. Dia sama juga orang yang tak sunat. Budak-budak kecil yang tak sunat. Jadi duduk sebelah kita. Kadang dia basuh tak bersih. Sebab apa? Sebab dia bahagian dalam. Benda tu dia bahagian dalam. Kulit tu bahagian dalam. Sama juga kita pun tanggung najis juga. Ni dah perut kita ni ada darah, ada nanah, ada sisa-sisa makanan ni. Kita duduk tanggung ni. Kita sebenarnya ni buat najis. Cumanya tak terkeluar. Terkeluar tu, yang tu yang boleh membatalkan tak sah sembahyang dan sebagainya. Ni ada duduk dalam. Darah, najis, apa lagi, sisa makanan. Duduk kita tengah bawa ni. Kita duduk jalan duduk tengah bawa ni. Nak masjid ni kita bawa ni. Cuma dia tak terkeluar. Begitu juga dengan hukum orang sunat. Yang tak bolehnya apa dia? Budak-budak pakai pampers.
Yang dikatakan tangguh najis tu budak-budak pakai pampers. Kalau budak-budak pakai pampers, apabila pampers tu walaupun terkeluar air kencing, walaupun terkeluar sikit najis, dia sentuh kita, kita batal. Sebab apa? Kita pegang orang yang tangguh najis. Jadi kalau nak bawa, janganlah bawa budak yang ada pampers waktu sembahyang. Waktu sembahyang, kerana budak yang ada pampers tu, dia pakai pampers tu, dia menangguh najis. Kalau tak pakai pampers, ikutlah kita tengah sembahyang, dia naik atas kita ke, dia kabat atas kita ke, tak ada masalah. Kita sembahyang sambil dukung budak ke, tak ada masalah. Dah tak ada orang nak jaga, dukung. Tapi kalau dia pakai pampers tu, dia jaga. Kalau pampers tu ada najis, kita batal. Kalau dia sentuh kat kita. Yang tu kita kena faham. Sebab apa? Sebab ia menangguh najis. Syarat sah solat, kena hindari daripada najis. Kalau duduk dalam tubuh tu lain ceritalah. Ni dah terkeluar. Jadi apabila pakai pampers tu, dia dah keluar dah. Dia keluar daripada jasad. Apabila keluar daripada jasad, pampers tu najis. Jadi budak tu menangguh najis. Apabila budak menangguh najis dan kena dekat kita, seolah-olah kita membawa menanggung juga najis tu. Seolah macam tu. Sayanglah sangat kat cucu. Waktu sembahyang pun biarlah cucu datang naik atas kita, tak ada masalah. Cumanya dia pakai pampers. Bila pakai pampers tu kena hati-hati. Lepas sembahyang buka tengok ada najis, sembahyang lain. Sebab apa? Sebab dia menangguh najis, maka tak sah. Tapi beza dengan orang sunat. Orang yang belum sunat, budak-budak belum sunat, budak-budak 8 tahun, budak-budak 9 tahun, dia sembahyang sah depan, tak ada masalah. Dia sah tak sah, apa dia? Yang tu sebab dia pun tak diwajibkan sembahyang. Dia sembahyang lah. Budak ni apa dia? Tak sunat lagi, entah basuh bersih tak bersih. Dia kalau dia tak sah sembahyang pun bukannya wajib kat dia. Tu kita kena faham. Yang penting kita nak ajak dia datang masjid. Ni tengok, tak sunat lagi, tak sunat belakang. Tak nak belakang sembahyang ni, tak boleh. Dia pun dah rasa terasing dah. Apa salahnya bawa masuk sekali. Apa Ustaz? Budak-budak ni kadang ambil wuduk pun tak betul. Memang sembahyang pun tak sah. Dia bukannya wajib sembahyang. Budak tak wajib sembahyang lagi. Melainkan dia dah akhir balik lah. Tak-tak kita ni kalau lelaki ni umur 15 tahun lah. Rata-rata. Setakat 10 tahun tu, ramai lagi tak akhir balik. Sama ada dia sunat ke, tak sunat ke, tak akhir balik lagi. Jadi apa dia? Kalau nak masuk sembahyang tu, bukannya dia bukan menangguh najis. Cuma kalau dia sembahyang tak sah, dia sah tak sah pun, dia budak, tak ada masalah. Jadi setengah orang dia keliru macam tu. Ustaz tak boleh Ustaz, sebab apa? Sebab dia tak sunat. Jadi tak sunat tu dia basuh tak bersih. Bila basuh tak bersih, dia menangguh najis. Tu kan masuk menangguh najis. Menangguh najis tadi, yang pakai pampers tadi tu. Tu menangguh najis. Tak kisahlah budak tu kecil ke, budak tu besar ke dan sebagainya. Ada program, contoh, ada program kat masjid. Program kat masjid, bantuan kepada warga emas. Adalah kita bawa mak kita, ayah kita ataupun orang tua-tua yang pakai pampers. Yang pakai pampers. Lepas tu ikutlah dia sembahyang ke tak sembahyang ke. Tapi kalau dia pakai pampers, kalau ada sikit dekat dia, ni bukan cerita budak-budak. Kalau orang tua pun dia pakai pampers. Dia pakai pampers. Dia pakai pampers bagi contoh. Jadi kalau dia tu ada najis, walaupun dia tak sembahyang, kita sembahyang, kalau kita kena dengan dia, sama juga kita pun tidak sah. Macam mana pula kalau orang apa dia, yang jenis dia kerja pakai tiup. Pakai tiup. Yang tu benda dalam. Tiup tu dalam, dia tak keluar. Dia masuk dalam apa, dalam perut apa semua. Jadi keluar. Jadi dia datang pun dia bawa beg. Bawa dalam beg tu. Sebagai contoh. Tu tak ada masalah. Sengah-sengah apa dia? Ada dia sengah jenis penyakit. Ni dimaafkan apa dia? Yang sengah jenis penyakit, dia punya air tu sentiasa keluar. Air najis tu sentiasa keluar. Nak buat macam mana? Keluar. Tak banyak, sikit je. Setitik, 2 titik. Memang apa? Luar kawalan dia. Setitik, 2 titik sebagai contoh. Sebab apa? Setitik pun najis juga. 2 titik pun najis juga.
Sebab apa? Sebab terkeluar daripada kubur dan lubur. Macam mana tu? Contoh dia nak buat tawaf ke, ataupun nak semayang ke, kat mana pun kena semayang juga. Yang sentiasa keluar. Adalah penyakit tu. Sentiasa keluar. Jadi macam mana? Jadi dia kena tutup dengan kapas apa semua. Yang tu balut elok-elok, tegak. Yang tu dia saja dimaafkan. Sebab apa? Sebab ada jenis orang penyakit tu. Sentiasa keluar je. Dia tak banyak, tapi sentiasa keluar. Luar kawalan dia. Nak buat macam mana penyakit? Penyakit ni macam-macam. Macam saya lah. Dialisis. Jadi tak kencing. 2 hari sekali kena buang. Sedut, tapis, buang. 2 hari sekali. Nak buat macam mana? Penyakit. Lepas tu pula, apa dia? Nak puasa tak boleh. Yang tu, ustaz tak puasa. Bukannya kita nak tunjuk kita tak puasa, tak. Memang tak boleh. Sebab apa? Syarat sah. Tu syarat sah. Kena tahu. Syarat sah puasa ialah apa dia? Tak boleh memasukkan sesuatu dalam tubuh badan dan rongga-rongga badan. Ni kena cocok apa? Puasa pun tak ada. Tapi kena hormat lah. Tak makan lah depan orang. Tapi puasa tak sah juga. Jadi seminggu tu boleh puasa 4 hari. 3 hari tak boleh puasa. Kena ganti hari lain pula. Contoh. Sebab apa? Itu syarat sah puasa. Begitu juga kalau syarat sah solat ni ialah apa dia? Jauh daripada najis. Sebagai contoh, macam sakit. Sekarang ni kita sihat tak apalah. Kalau kita sakit duduk hospital. Duduk hospital, cocok sana, cocok sini, macam-macam wire cocok. Lepas tu, kok mana pun kena sembahyang. Nak ambil tayamum pun tak boleh juga. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Sengah-sengah kritikal tu apa dia? Dia cocok apa semua tu. Siap bubuh tiup lagi. Jadi air tu keluar. Wire penuh. Nak minta orang ambil apa? Ambil wuduk pun tak boleh. Wire penuh. Nak minta tayamum pun tak boleh juga. Maka setengah-setengah ulama' dia kata apa dia? Nanti kena ganti waktu tu. Setengah ulama' kata. Sebab apa? Sebab dah tak boleh dah. Sebab sembahyang wajib juga. Tetap juga kena ganti. Tapi kalau ambil sembahyang pun ada tempat-tempat yang tak kena juga. Sebagai contoh. Jadi benda-benda tu kita kena apa? Kita kena faham. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan najis. Yang tu yang ke-6. Sikit lagi. Kemudian dan tempatnya, tempat sembahyang tu, dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis. Pada geraknya dan diamnya. Ini perbahasan panjang sikit lah. InsyaAllah kita sambung lagi pada yang akan datang. Masih lagi berkenaan dengan najis. Nanti kita bahas apa najis yang dimaafkan dan apa najis yang tidak dimaafkan. Macam mana juga tepuk nyamuk, ada darah, dimaafkan ke tak maafkan. Kalau benda sikit-sikit tu, benda banyak, nanah terkeluar sikit, jerawat terkeluar, najis ke tak najis, insya-Allah kita akan bahaskan pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur 'alaina min khazain rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya ada buat tabung sikit. Kalau ada kelapangan, ada rezeki lebih, bolehlah sumbangkan kepada Mak Hafiz. Wallahu ta'ala a'lam.